Beberapa persoalan telah ditimbulkan baru-baru ini. Bagaimanakah kedudukan keistimewaan orang-orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak? Bagaimanakah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Bagaimanakah kedudukan Raja-Raja Melayu? Dan bagaimanakah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Adakah keempat-empat perkara ini dilindungi oleh perlembagaan? Dan soalan kedua yang sering timbul ialah, bolehkah keempat-empat perkara ini dipindah melalui parlimen dengan hanya 2/3 undi? Kebiasaannya, 2/3 atau simple majority mudah memadai untuk memindah perlembagaan. Untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan kedudukan Islam, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Malaysia dan juga kedudukan istimewa Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak, kita terpaksalah lihat kepada klauza-klauza tertentu di dalam perlembagaan. Kedudukan Islam dalam perlembagaan. Jika kita lihat kepada klauza 31 Perlembagaan Persekutuan, ia memperuntukkan dengan jelas bahawa Islam adalah agama persekutuan. Di samping itu, ada juga peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang melindungi agama Islam sebagai agama rasmi dan secara khas. Sebagai contoh, kita lihat kepada klauza 11.4 berkaitan dengan pengembangan agama-agama atau doktrin lain kepada orang Islam. Dan begitu juga kita lihat kepada klauza 1211A dalam perlembagaan berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah, dan begitu juga dengan klauza 150(6)A berkaitan dengan apakah yang parlimen boleh buat, kekangan kepada parlimen untuk membuat pindaan atau apa-apa pengubalan undang-undang terhadap Islam pada zaman atau masa darurat. Maka kita lihat bahawa Perlembagaan Persekutuan dengan jelas mempunyai peruntukan-peruntukan untuk melindungi kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Keduanya, kita lihat sekarang kepada kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan untuk ini kita lihat juga kepada beberapa klauza-klauza di dalam Perlembagaan Persekutuan. Artikel 3 sub 2, Artikel 32 sub 3. Kedua-dua klauza ini adalah klauza-klauza yang penting yang berkaitan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu di dalam perlembagaan. Di samping itu kita lihat kepada Artikel 152 berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan akhir sekali kita lihat kepada Artikel 153. 153 yang sedang dibincangkan adalah berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. Dan sekarang kita sampai pada persoalan, bolehkah kesemua artikel-artikel ini dipindah hanya dengan undi di parlimen dengan 2/3 sahaja? Untuk meminda empat perkara tersebut, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas memperuntukkan bahawa persetujuan Majlis Raja-Raja amatlah perlu. Dan ia terdapat di dalam Artikel 159 sub 5. Saya bacakan. Sesuatu undang-undang yang membuat sesuatu pindaan kepada fasal 4 perkara 10, apa-apa undang-undang yang diluluskan di bawahnya, peruntukan bahagian 3 perkara 38, 63 sub 4, 70, 711, 74, 152 atau 153 tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi dengan perbincangan sedikit yang ini, dengan jelas bahawa terdapatnya perlindungan kepada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan keistimewaan orang-orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak, dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Keempat-empat perkara ini hanya boleh dipindah dengan dua syarat. Yang pertamanya, perlu ada undi daripada parlimen 2/3 dan selebih. Keduanya, perlu kepada persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu sebelum pindaan tersebut boleh menjadi undang-undang. Assalamualaikum. Sekiranya anda suka konten-konten yang kami buat, harap share, like dan subscribe supaya kami boleh buat banyak lagi konten-konten sedemikian. Terima kasih.